Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, saya rekod video ni untuk menerangkan pada cikgu-cikgu semua pasal cara-cara nak isi buku PAJSK pelajar-pelajar kita deh. Sebenarnya cara nak isi sama je dengan tahun sebelum-sebelum ni tu. Cuma dekat Borel tu ada sedikit dia update, dia buat format baru dekat Borel tu. Jadi adalah kena tergas sikit. Dan saya rasa pun ramai cikgu-cikgu pun tak ingat dah nak isi lagu mana ni. Hak ni saya tunjuk ni adalah garis panduan pentaksiran aktiviti jasmani untuk sukan dan kurikulum untuk sekolah menengah. Dia tak ada beza sangat dengan sekolah rendah. Sama je. Hak saya hantar dah dalam grup WhatsApp hari tu panduan untuk sekolah rendah. Nanti hak sekolah menengah saya akan hantar dalam grup WhatsApp juga. Okey, untuk menengah untuk pelajar kita lah, maknanya dah pelajar kita ni pertama kena ada segak sebenarnya, tapi untuk tahun ni sahaja maklumat saya terima tu segak untuk tingkatan lain, untuk kelas lain untuk buat pun tak apa. Cuma kena buat untuk tingkatan 5 sahaja sebab dia nak masuk IPT tahun depan tu, jadi kena buatlah segak tingkatan 5. Untuk kelas lain tu tak perlu buat lagi lah setakat ni, cuma isi markah PAJSK dulu sahaja. Hak dalam buku rekod tu lah, hak photostat tu. Okey, kurikulum ada 3 lah macam biasa. Bahagian dalam Borel nanti, bahagian segak ada Borel segak. Nombor 2 ada bahagian kurikulum, kelab persatuan, unit beruniform dengan sukan. Lepas tu ada bahagian ekstra kurikulum dekat belakang tu. Okey, untuk pentaksiran hak ni, markah untuk bahagian markah, cikgu tak kena using, cikgu-cikgu tak kena kira dah. Macam dulu cikgu tanda, cikgu kena kira deh berapa markah, berapa peratus. Ni tak kena kira. Cikgu cuma perlu tanda sahaja dan dapatkan maklumat daripada pelajar kalau dia ada masuk tanding ke apa-apa. Semua kira-kira ni akan dibuat secara automatik dalam sistem. Nanti bila key in dalam sistem tu, saya key in dalam sistem tu, dia akan automatik akan tulis situ berapa markah pelajar akan dapat. Jadi cikgu-cikgu tak perlu kira markah tu. Cuma isi sahaja penglibatan dan pencapaian pelajar tu. Tik-tik je lah. Okey, kalau ni markah ni lah untuk jawatan 10 markah, penyertaan 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah, kehadiran 40 dan pencapaian 20. Dan pencapaian 20. Samalah untuk badan beruniform dan juga sukan permainan pun sama. Pembahagian markah dia tu sama. Okey, hak ni untuk jadual 3 ni adalah jadual untuk kelab persatuan ada jawatan. Maknanya saja nak bagi tahu cikgu lah dah. Kalau dia pengerusi, dia akan dapat berapa markah. Naik pengerusi berapa markah. Jadi sebenarnya cikgu tahun ni cikgu tak kena penipal lah dah. Nak hafal berapa markah ni. Cuma tik sajalah. Okey, jadual 3 ni untuk jawatan dia deh. Dia ahli berdaftar ke, ahli aktif ke. Biasa kalau ahli biasa, kita kena tanda dekat pelajar kita ahli aktif. Paling sikit markah ni. Lepas tu hak lain tu kalau ada jawatan, tik lah dekat jawatan dia masing-masing. Kemudian untuk jadual ni untuk kadet remaja, ni kita tak payah tengok lah. Tak ada dekat sekolah kita ni. Kemudian okey, ni jadual ni untuk jenis penglibatan. Nanti jadual ni cikgu akan kena rujuk sini juga untuk isi dekat borel belakang tu. Okey, penglibatan ni ada penglibatan 1, murid yang didaftarkan sebagai atlet. Dia main dalam acara tu deh. Ataupun kalau dia pergi pertandingan perkemahan ke, kalau pengakak gak dia masuk karnival ke pertandingan ke apa, dia sebagai peserta. Dikira penglibatan 1. Kalau penglibatan 2, dia bukan sebagai peserta tapi dia sebagai AJK ataupun dia buat persembahan. Contoh kalau sekolah kita buat PESCO, kita buat persembahan nasyid contoh kan. Jadi pelajar buat persembahan nasyid tu, dia akan dapat markah dekat penglibatan 2. Ataupun dia jadi AJK, petugas teknikal, penjaga masa ke, pencatat minit ke, dia akan dapat markah untuk penglibatan 2 ni. Kalau penglibatan 3 ni hanya untuk murid-murid sebagai penyokong ataupun kumpulan sorak.
Ni pun ada peringkat dia. Contoh peringkat negeri, dia adalah penjabatan 1, 2, 3. Kita tick lah kalau dia tu boleh pergi ke sampai peringkat negeri. Contoh deh. Okey, ni untuk pencapaian. Contoh ni. Contoh dia main peringkat zon daerah. Okey, bola tampar contoh. Peringkat daerah dia tu sebagai gapo? Peserta ke, sebagai AJK pelaksana ke ataupun sebagai tukang sorak. Kalau dia sebagai peserta dia akan dapat 11 markah. Kalau dia sebagai AJK ke ataupun buat persembahan ke dia akan dapat 8 markah. Kalau dia sebagai kumpulan sorak dia akan dapat 4 markah. Okey, untuk skor ni skor pencapaian pula. Penyertaan lain, pencapaian lain. Pencapaian tu pelajar tu dapat tempat ke berapa dia pergi tanding. Penyertaan tu dia masuk tanding je. Boleh markah, boleh tepat ke, boleh nombor ke tu lain kira. Boleh nombor ke tak boleh nombor tu. Okey, kemudian untuk komitmen. Ni komitmen ada dalam borang nanti. Cikgu-cikgu kena tanda maksimum 10 markah. 10 markah. Ini 10 markah. Tak boleh lebih lah. Pada pandang cikgu, pilihlah kat mana-mana sakit cukup 10. Kemudian, ni khidmat sumbangan ni untuk peringkat sekolah sahaja deh. Dia sebagai atlet ke ataupun dia sebagai kemahiran khusus. Kemahiran khusus ni macam jadi tak adil lah. Pengadir ko, pencatat minit ko, bahagian-bahagian teknikal lah. Okay, ataupun buat persembahan tadi. Persembahan. Ataupun jadi penyokong. Dia akan dapat markah. Jadi pelajar kita mana-mana habis-habis dia tak masuk gapo tak aktif pun kita akan letak dia sebagai penyokong lah. Contoh tak aktif tak masuk TAN ni pun dok jadi AJK pun dok kita akan letak dia sebagai penyokong. Okey, kehadiran 40 markah. Kalau ikutkan hak biasa 12 kali setahun. Tapi tahun ni kita buat hanya 5 kali sahaja. Jadi 5 kali tu pun akan dapat 40 markah dah. Jadi peratus dia tu dia akan jadi besar sikit lah. Kalau sekali pelajar tak bagi, memberi efek yang banyak pada markah dia. Tapi biasanya sini kita bagi kehadiran penuh lah ke pelajar. Okey, ni skor elemen untuk kehadiran. Tak apa kita abaikan. Kemudian ni extra curriculum. Okey, extra curriculum ni kalau ni jawatan di sekolah. Di sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Kalau dia ketua murid adalah ketua pelajar bukan ketua kelas. Ni ketua pelajar. Dia akan dapat 10 markah. Dia kena ada CJ lah kalau boleh ni. Kena ada CJ pencapaian sebagai bukti. Kalau kata ada orang mari cek, kena tunjuklah bukti. Dia tu betul ketua pelajar. Ini penolong dia akan dapat 8 markah. Kemudian ni pengawas. Pengawas 7 markah. Pengurusi badan-badan berkhidmat. Pengawal pustaka ke. Akan dapat 7 markah lah. Kemudian AJK. Ni AJK dia akan dapat 5 markah. Ni pengawas koperasi. Ketua kelas dengan ketua tingkatan pun akan dapat 5 markah. Duduk sini dah. Kemudian ahli-ahli jawatan kuasa perkhidmatan dan juga sokongan. Ni penolong ketua kelas, penolong ketua bilik ke. Dia akan dapat 3 markah. Okey, ni anugerah khas. Anugerah khas ni di luar kawasan sekolah lah. Kalau ada pelajar kita terlibat dengan acara di luar kawasan sekolah, kita boleh bagi pengiktirafan pada dia ada markah, tapi hak ni kena ada CJ juga sebagai bukti. Kalau dia masuk tanding tak ada CJ pun tak boleh, kita tak boleh beri markah. Jadi pentinglah kepada guru kelas untuk tanya pelajar-pelajar dia, kok lah masuk PKP hari tu dia ada masuk gapo ke, tapi dengan syarat kena ada CJ. Di luar kelas, maksudnya di luar sekolah, bukan anjuran KPM. Dia ada 3 jenis lah biasanya ni anjuran KPM, anjuran KPM dan NGO, yang ketiga anjuran NGO sahaja. Jadi kalau ada anjuran NGO ni, dia kena ada CJ, dia kena tunjuk CJ ke cikgu, baru cikgu boleh masuk markah dia dalam ni. Cikgu dia boleh tick lah berdasarkan CJ dia tu. Kalau dia tak ada CJ, dia ayat sahaja je kita ada gini, kita tak boleh masuk. Okey, ni untuk khidmat masyarakat, jadual 15. Ni kita terlepas. Sebelum ni kita tak isi. Tak silap saya tak isi lah. Jadi sepatutnya kita boleh beri markah ke pelajar untuk khidmat masyarakat. Jadi contoh aktiviti kejiranan komuniti, aktiviti alam sekitar, aktiviti bencana alam.
Jadi pelajar ni kalau kita fikir logik, pelajar ni dia ada kemungkinan dia boleh menyertai lah benda ni di luar sekolah pun. Mungkin dia gotong royong cuci kapung dia ko. Dia bersih kubur kapung dia ko. Kalau nombor 4 ni aktiviti khidmat jabatan agensi ni mungkin macam agak tak logik lah. Ataupun kalau ada juga dia masuk, boleh lah Rai kalau ada. Nombor 5, aktiviti kebudayaan, kesenian dan integrasi. Ni biasa dok. Aktiviti kerohanian dan aktiviti insaniah, boleh juga. Kalau contoh dia pergi dengar ceramah ko, kuliah-kuliah ko, ni boleh bagilah aktiviti kerohanian dan insaniah. Cuma sini ni, khidmat masyarakat ni, cikgu boleh perlu memilih 4 elemen sahaja. 4 elemen je boleh pilih. Okey, tapi bila cikgu pilih 4, cikgu kena keluarkan CJ kepada pelajar. Kalau cikgu tak keluarkan CJ, cikgu hanya pilih 3 sahaja untuk bahagian khidmat masyarakat ni. Kalau 4 dan ke atas kena ada CJ. Untuk aktiviti khidmat masyarakat ni untuk khidmat masyarakat jadual 15. Okay, nilam ni kalau kita tak terlibat, Teams dan PISA ni pedak. Okay, tugas-tugas khas ni diberikan kepada murid kalau dia masuk ke acara ataupun program peringkat atas lah. Contoh sambutan Hari Malaysia, Hari Sukan Negara, Sukan C, Sukan Asia. Dan kalau ada lah biasa, tak ada lah biasanya ni. Okay, kalau ada ni pun kalau boleh kena ada CG lah. Moleknya sebab peringkat tinggi kan. Okay. Kemudian pengiktirafan program. Ni KPM dia bagi pengiktirafan kepada NGO. Kalau ada maknanya acara selain daripada KPM anjurkan pelajar masuk, kita boleh iktiraf, kita boleh ambil penyertaan pelajar tu masuk dalam buku kita, pelajar akan dapat markah. Ni contohlah dia bagi senarai contoh aktiviti kalau ada NGO buat deh. Contoh kalau kerajaan negeri dia buat dia buat larian ke, pelajar masuk acara larian, ataupun pelajar masuk pertandingan ke, kamera remaja tutor kalau macam ni dah. Ni contoh-contoh lah ada. Contoh kalau ada pelajar masuk pertandingan bola sepak, contoh anjuran majlis daerah, contoh deh. Jadi kita boleh ambil tu rekod dia tu, cuma dia kena ada CJ lah, CJ penyertaan kau kalau ada CJ juara ke apa dah. Tu anjuran maknanya bukan anjuran KPM dan di luar KPM. Okay, ni cikgu boleh baca nanti ringkasan pengiktirafan tu. Dia ada syarat-syarat dia lah. Kalau agensi kerajaan atau bukan kerajaan, dia sekurang-kurangnya 3 buah negara. Ada yang ni cikgu boleh baca. Ni peringkat daerah. Ni contoh pengiraan ni abaikan. Ni nanti sistem kira-kira. Okey, ni pun abaikan. Ni pun abaikan.